Tajuk utama 5 Rabiul Awal 22 Oktober, elak ular nyawa melayang. Juga tipu mangsa menang peraduan hadiah kereta Toyota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Nazirah Syaringat. Akibat cuba mengelak ular melintas dua beranak maut selepas kereta dinaiki mereka terlibat kemalangan di kilometer 61 Jalan Jerangau Jabur dekat Bukit Besi, Terengganu. Dalam kejadian jam 9 pagi tadi, mangsa Muhammad Jenal 61 tahun dan anaknya Mardiah Muhammad 26 tahun meninggal dunia di lokasi itu kerana parah di anggota badan. Sebelum insiden, kedua-dua mangsa difahamkan dalam perjalanan ke Bandar Dungun dari rumah mereka di Felda Jerangau Barat, Ajil. Setibanya di lokasi, kenderaan jenis Proton Gen 2 dipandu Mohamed cuba mengelak seekor ular sawah yang melintas jalan menyebabkan kereta memasuki laluan bertentangan. Ia menyebabkan kereta mereka bertembung dengan sebuah kenderaan pacuan 4 roda jenis Mitsubishi Triton yang dipandu lelaki berusia 50-an dari arah berlawanan. Sepasukan anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Bandar Al-Muhtafi Billah Shah berjaya mengeluarkan kedua-dua mangsa. Mayat mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Dungun untuk tindakan selanjutnya, manakala pemandu Mitsubishi Triton yang cedera ringan turut dirawat di hospital sama. Seorang penganggur didakwa di Mahkamah Magistrate Kulim hari ini atas dua pertuduhan merempuh dan cubaan mencederakan anggota polis pada 26 September lalu. Tertuduh Muhammad Ashwad Abdul Rahman, 24 tahun, mengaku bersalah. Sejurus kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Cik Rohana Ismail. Dalam pertuduhan pertama, tertuduh memiliki dadah berbahaya iaitu metafetamin seberat 0.67 gram ketika ditahan kira-kira jam 3.30 petang 19 Oktober 2020 di hadapan sebuah rumah di Pekan Labu Besar, Sungai Kop. Mahkamah mendapati tertuduh telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 12/2 ADB 1952 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 12/3 Akta Sama. Namun kes itu akan disebut semula pada 21 Disember depan. Bagi pertuduhan kedua, Muhammad Ashwad didakwa telah cuba melanggar dua anggota polis dengan merempuh ketika diminta menghentikan kenderaan serta menghalang penjawat awam dalam menjalankan tugas rasminya kerana enggan membenarkan pemeriksaan pengenalan terhadap tertuduh. Untuk tindakan itu, Muhammad Ashwad didakwa di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh didenda tidak lebih RM100,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagaimanapun, magistrate telah mengenakan denda sebanyak RM2,500. Bagi pertuduhan berkenaan, mahkamah menetapkan 21 Disember depan untuk sebutan semula kes. Sementara itu, di Perlis, seorang tukang urut wanita didenda RM4,000 oleh Mahkamah Magistrate Kangar selepas mengaku bersalah menawarkan khidmat seks di sebuah rumah di Behor Temak pada 16 Oktober lalu. Suryati Saleh, 37 tahun, didakwa menawarkan khidmat seks bagi maksud persundalan di sebuah rumah dekat Taman Jaya Diri di Behor Temak. Kesalahan itu dilakukan pada jam 11.20 malam 16 Oktober lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 372B Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan boleh dipenjara maksimum setahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Tertuduh diwakili Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK yang dalam rayuan mereka memohon agar tertuduh dikenakan hukuman yang ringan. Ia memandangkan Suryati hanya bekerja sebagai tukang urut di sebuah spa dan perlu menyara 7 orang anak berusia antara 3 hingga 17 tahun. Mahkamah kemudian menetapkan tertuduh didenda sebanyak RM4,000 dan sekiranya gagal membayarnya, dia akan dipenjara selama 8 bulan. Manakala di Selangor, 2 pengarah dan 6 pekerja syarikat membaiki dan menjual jentera pembinaan yang disyaki terbabit dalam kejadian pencemaran sumber air di Sungai Selangor direman selama 7 hari bermula hari ini.
Perintah reman ke atas suspek berusia 28 hingga 66 tahun sehingga 28 Oktober itu dikeluarkan Magistrate Mahkamah Selayang Nik Muhammad Fadli Ni Azlan. Bapa 62 tahun serta anaknya yang berusia 31 tahun iaitu pengarah syarikat itu ditahan bersama 6 pekerjanya, masing-masing 2 warga tempatan dan 4 lelaki warga asing dari Nepal, Pakistan dan Myanmar. Mengikut kenyataan polis sebelum ini, siasatan ke atas mereka dijalankan mengikut Seksyen 430 Kanun Kesiksaan. Ia bagi kesalahan melakukan perbuatan hianat sehingga menyebabkan berlaku pemutusan bekalan air untuk tujuan pertanian, makanan atau minuman kepada manusia dan haiwan atau bagi menjalankan sebarang pengeluaran. Pencemaran sungai itu dikesan oleh Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd pada jam 12.38 pagi 19 Oktober lalu. Ekoran itu Loji Rawatan Air LRA Rantau Panjang terpaksa dihenti tugas apabila kadar bau dikesan pada paras 3 ton. Pencemaran itu menyebabkan gangguan di 1,292 kawasan di Kuala Lumpur, Petaling, Kelang, Shah Alam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan Kuala Langat. Menyamar sebagai pengarah urusan pasaraya sebelum mendekati mangsa warga emas dengan menawarkan hadiah kemenangan berupa kereta. Itu taktik seorang lelaki yang dikesan aktif melakukan penipuan peraduan sejak Ogos lalu. Kegiatan lelaki berusia 41 tahun itu akhirnya terbongkar selepas dicekuk polis di rumahnya di Pelabuhan Kelang, Selangor Sabtu lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Selangor, Assistant Commissioner Muhammad Yazid Muhammad Iyu berkata, modus operandi lelaki berkenaan ialah mendekati warga emas yang datang ke pasar raya secara sendirian. Suspek akan memperkenalkan diri sebagai pengarah urusan dan memberitahu mangsa bertuah dalam peraduan yang dipilih secara rawak untuk memenangi kereta yang ditawarkan iaitu Toyota Vios dan Toyota Avanza. Mangsa yang terperdaya akan diarah untuk menyerahkan lesen memandu, kad kredit dan kad ATM kononnya sebagai pendaftaran. Sebanyak 46 laporan polis yang telah diterima oleh pihak Jabatan Siasatan Jenayah Komersial dalam tempoh tersebut yang melibatkan 7 daerah dalam Selangor, iaitu di Ampang Jaya, Kelang Selatan, IPD Kelang Utara, IPD Petaling Jaya, IPD Serdang, IPD Shah Alam dan IPD Subang Jaya, dan melibatkan jumlah kerugian sebanyak RM456,542. Hasil serbuan polis merampas pakaian yang digunakan suspek semasa kegiatannya, 158 keping kad perniagaan tertera nama pasar raya dan 6 lesen memandu, 32 kad ATM serta 10 kad kredit milik mangsa. Simakan mendapati suspek memiliki 2 rekod jenayah lampau. Polis menerima laporan membabitkan 46 mangsa berusia 65 hingga 70 tahun membabitkan kerugian lebih RM465,000. Suspek kini direman selama 7 hari untuk siasatan di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Di Johor, 2 sindiket pinjaman wang tanpa lesen yang menyasarkan mangsa warga Malaysia yang bekerja di Singapura tumpas. 14 suspek berusia 25 hingga 35 tahun ditahan di 7 lokasi berbeza sekitar Johor Bahru, Air Hitam, Batu Pahat dan Melaka pada 29 September hingga 18 Oktober lalu. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maidin PC berkata, satu daripada sindiket yang tumpas adalah melibatkan 3 mangsa YouTuber. Katanya terdapat 7 fasa dalam modus operandi sindiket Along itu. Selepas mengiklankan di Facebook, mangsa yang berminat akan dihubungi menerusi WhatsApp, kemudian terus meminta butiran termasuk salinan IC, permit kerja Singapura serta butiran seorang penjamin. Kebanyakan ni orang Malaysia yang bekerja di Singapura. Dalam kes yang ni tu kan, yang 3 orang ni, yang kakak dia ada kat Singapura tu, kakak dia jadi penjamin tuan, renter. Sebab tu tuan kita susah nak mengesan nama-nama telefon yang digunakan adalah nama-nama telefon Singapura. Yang paling penting itulah fasa kedua tu, kalau kita tidak memberi bukti-bukti yang keluarga kita, bukti-bukti grantor sebab dia takkan dapat cari. Tambahnya, selepas menerima butiran, mangsa akan diminta memberikan nombor akaun bank dan wang pinjaman terus dimasukkan tanpa perlu ada persetujuan mangsa. Katanya pinjaman diberikan bermula $400 sehingga $1,500 Singapura dengan kadar bunga mencecah 20%. Pelbagai barangan dirampas dalam serbuan itu termasuk buku butiran mangsa, laptop, pistol tiruan, sebilah parang dan pelbagai telefon bimbit dan SIM kad Singtel.
4 suspek ditahan reman 21 hari di bawah Akta Pencegahan Jenayah 1959 bermula hari ini hingga 10 November. Manakala 2 lagi suspek direman 6 hari bermula 19 Oktober hingga 24 Oktober. Sementara itu, di Negeri Sembilan, bekas pengurus besar kanan FGV Holdings Berhad mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seremban atas dakwaan meminta wang suapan RM12,000. Pertuduhan itu berkaitan pelantikan sebuah syarikat kerja pengauditan bagi Pensijilan International Sustainable Carbon Certification ISCC untuk 8 buah kilang sawit milik FGV Palm Industry Sdn Berhad. Tertuduh Nur Azam Abdul Hamid, 52 tahun, didakwa meminta wang suapan tersebut daripada Muhammad Rizal Muhammad Kasim sebagai dorongan bagi mengesyorkan pelantikan syarikat MRA Sustainable Solution sebagai juru audit. Kerja pengauditan itu membabitkan kilang Keratung 9, kilang Palung Timur, kilang Maukil, kilang Bukit Sagu, kilang Lepah Hilir, kilang Serting Hilir, kilang Lepah Utara 06 dan kilang Serting. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu pada 31 Januari 2019, kira-kira jam 4.15 petang di kilang sawit Palung Timur Gemas. Berikutan itu, Nur Azam didakwa mengikut Seksyen 16(a)(a) Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta yang sama. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi. Mahkamah kemudian menetapkan 20 November depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Berehat seketika selepas ini, pakai purdah perlu pakai pelitup muka. Alhamdulillah, bertemu kembali. Semata-mata mahu cantik, ada yang sanggup risikokan nyawa. Tidak kurang juga yang terpedaya dengan iklan yang menawarkan rawatan cantik dengan harga rendah. Pakar Perunding Pembedahan Plastik dan Rekonstruktif Fakulti Perubatan dan Hospital Universiti Teknologi Mara UiTM Sungai Buloh, Dr. Shah Jumaat Muhammad Yusof berkata, tindakan individu yang terburu-buru mendapatkan rawatan seumpama itu boleh memberikan kesan buruk termasuk maut, kerana ia hanya boleh dilakukan doktor bertauliah. Terdapat banyak tempat di mana rawatan yang advertise rawatan-rawatan estetik, tetapi mungkin tidak dilakukan oleh pengamal perubatan yang berdaftar ataupun dilakukan di tempat-tempat yang tidak berdaftar. Jadi adalah penting, sangat penting kepada semua, kepada sesiapa yang ingin mendapat rawatan estetik adalah untuk cek dahulu sama ada doktor yang merawat adalah bertauliah, memiliki LCP untuk melakukan prosedur estetik. Jelas beliau, pentauliahan untuk doktor bagi rawatan itu ialah Letter of Credentialing and Privileging LCP. Senarai doktor yang mempunyai LCP boleh dirujuk menerusi laman web rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi mengelakkan terpedaya dengan Doktor Express. Mengulas mengenai tawaran servis rawatan berkenaan yang dibuat di rumah, ia berbahaya dan mengundang risiko memandangkan ia hanya boleh dibuat di hospital atau klinik berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Walaupun insiden kematian jarang berlaku, namun ia tetap mengundang kesan yang serius. Komplikasi-komplikasi yang berlaku walaupun tidak kerap, tetapi ada yang agak serius. Komplikasinya boleh vary daripada injury kepada saraf, injury kepada blood vessel, kematian pada kulit mati, damage kepada organ dalaman, embolism, dan juga boleh menyebabkan atau ada risiko kematian. 3 hari lalu, seorang model berusia 23 tahun maut selepas membuat rawatan sedut lemak atau liposuction di sebuah klinik swasta di Ceras kerana mempunyai alahan dengan jenis ubat bius yang digunakan. Difahamkan klinik tersebut tidak mempunyai lesen untuk melakukan prosedur perubatan, sebaliknya hanya didaftarkan untuk rawatan kecantikan biasa.
Ibarat wow melawan angin. Ia selepas masih ada yang tidak mengendahkan amaran keras kerajaan terhadap tindakan tegas dalam isu melibatkan pencemaran alam sekitar. Di Melaka, sebuah tapak bekas lombong pasir seluas 2.02 hektar di Batu Gajah dijadikan lubuk pelupusan sampah haram oleh pihak tidak bertanggungjawab. Melalui tinjauan kru berita Al-Hijrah di lokasi terbabit yang kotor, jijik dan menjengkelkan itu, menunjukkan pihak berkenaan mengambil jalan mudah bagi melupuskan bahan buangan. Berselindung di sebalik ladang kelapa sawit milik persendirian yang terletak kira-kira 2.5 km dari jalan utama, tapak bekas lombong pasir yang sebelum ini pernah menjadi tumpuan kaki pancing, kini dipenuhi dengan sampah sarap. Lebih mengejutkan, tinjauan di lokasi berkenaan bukan hanya menemui sisa buangan domestik, malah pelbagai bahan buangan industri serta sisa klinikal turut dikesan di kawasan tersebut. Malah si pelaku seperti dapat menghidu kehadiran pihak berkuasa apabila longgokan sampah sarap yang sebelum ini dibiarkan bersepah di tebing kolam itu telah dibakar seolah-olah bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Untuk tindakan awal, kita akan seal dulu kawasan sini. Kita akan pasang pita dan kita akan meletakkan penguasa lah untuk memantau kawasan ini. Dan yang kedua, pada pihak Badan Kawal Selia Air akan membuat siasatan untuk mengambil sampel air. Dan daripada pihak SW Corp akan bagi notis pada tuan tanah sinilah dan akan buat siasatan apa bahan-bahan yang ada di sini. Untuk kita kena pasti kontraktor yang telah berdaftar sama ada dia buang di sini ataupun kontraktor yang tidak berdaftar. Tambahnya, lokasi berkenaan dipercayai telah dijadikan tapak pelupusan sampah haram sejak setahun yang lalu. Kesemua sisa buangan itu dipercayai dibuang kontraktor yang dipertanggungjawabkan mengumpul bahan buangan berkenaan bagi melupuskannya di tapak pelupusan sanitari Sungai Udang. Bagaimanapun, faktor jarak yang jauh iaitu kira-kira 60 km dipercayai menyebabkan mereka mengambil jalan mudah dengan membuang di atas tanah milik persendirian yang jauh dari kediaman penduduk. Kita ke perkembangan COVID-19. Wanita yang memakai purdah masih perlu memakai pelitup muka di tempat awam. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, ini kerana purdah yang lazimnya hanya satu lapis tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Organisasi Kesihatan Sedunia WHO. Kalau pemakaian purdah hanya satu lapisan, tak cukup. Jadi kita syorkan mereka yang pakai purdah, dalam tu boleh pakai iaitu pelitup muka, sama ada pelitup muka fabrik ataupun pelitup muka 3-ply mask. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan wartawan sama ada wanita yang memakai purdah dikecualikan untuk menggunakan pelitup muka di tempat awam. Dalam pada itu, 5 lagi kematian direkodkan hari ini, manakala kes positif baru pula meningkat kepada 847 berbanding 732 kes semalam. Sabah masih merekodkan jumlah kes positif baru tertinggi dengan 578 kes. 164 kes dicatatkan di Lembah Kelang dan daripada jumlah itu 71 kes atau 43.3% dikesan daripada kluster sedia ada. 486 kes sembuh direkodkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan yang sembuh dan discharge sebanyak 15,417. 5 penjara di Zon Utara dan 4 penjara di Zon Selangor kini diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, keputusan itu dibuat selepas mendengar pembentangan daripada Kementerian Dalam Negeri KDN berkenaan situasi penularan COVID-19 di penjara terlibat. Bagi Zon Utara, penjara yang terlibat ialah Pusat Koreksional Perlis, Penjara Sungai Petani, Penjara Taiping, Pusat Koreksional Kamunting dan Penjara Tapah. Manakala di Zon Selangor, 4 penjara terlibat ialah Penjara Reman Sungai Buloh, Penjara Kajang, Penjara Wanita Kajang dan Pusat Koreksional Puncak Alam. Sehubungan dengan itu, sidang khas hari ini bersetuju untuk melaksanakan PKPD di penjara-penjara Zon Utara dan Zon Selangor yang saya sebutkan tadi beserta kuartus perumahan penjara berkuat kuasa pada 22 Oktober hingga 4 November 2020. 22 bermakna besok. Jadi kita terus bermula besok.
Jelas Datuk Seri Ismail Sabri lagi, antara SOP yang ditetapkan ialah pergerakan keluar masuk ke penjara terlibat tidak dibenarkan termasuk lawatan oleh ahli keluarga. Tahanan yang akan dibebaskan semasa tempoh PKPD katanya akan diasingkan daripada tahanan yang lain. Sebelum ini, kerajaan telah melaksanakan PKPD di beberapa penjara dan pusat tahanan membebitkan penjara Alostar, penjara Pokok Sena, penjara Reman Pulau Pinang dan penjara Seberang Perai. Berehat seketika selepas ini, rakyat bagi kata dua kepada PM Thailand. Alhamdulillah, masih bersama berita Al-Hijrah, kita ke perkembangan luar negara. Letak jawatan dalam masa 3 hari atau hadapi lebih banyak demonstrasi. Itu kata dua yang diberikan pemimpin penunjuk perasaan pro-demokrasi kepada Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha. Bagaimanapun, tidak sampai 2 jam selepas mengeluarkan kenyataan itu, Ketua Penunjuk Perasaan tersebut, Pat Saravalimain Tanakit V. Bulpon, ditahan pihak berkuasa. Dia didakwa atas kesalahan melanggar perintah darurat. Terdahulu, dia bersama puluhan ribu penunjuk perasaan yang lain berarak ke pejabat kerajaan dan menghantar replika surat peletakan jawatan Prayut di hadapan pejabatnya. Dalam pada itu, Prayut dalam kenyataannya yang disiar televisyen tempatan menyatakan kesediaannya untuk menarik balik perintah darurat yang diumumkan minggu lalu. Jelasnya, langkah itu diharap akan membantu untuk mengurangkan bahang tunjuk perasaan yang semakin ganas setelah darurat diumumkan. Di Vietnam, pasukan keselamatan bertungkus lumus menyelamatkan penduduk sebelum ribut tropika Saudel membadai sebahagian wilayah negara itu Sabtu ini. Mereka terpaksa meredah banjir besar yang ketika ini menenggelamkan rumah penduduk. Di wilayah Quang Binh, penduduk dilihat terpaksa menyelamatkan diri di bumbung rumah sementara menunggu bantuan dari pasukan keselamatan. Hujan lebat dan banjir sejak 16 Oktober lepas dilapor telah mengorbankan 111 orang, manakala 22 masih hilang. Ia disifatkan yang terburuk pernah melanda Vietnam sejak 42 tahun di kawasan bersempadan dengan wilayah Quang Tri, Vietnam. Paras air Sungai Sekong, Si Bang Hieng dan Sepon melimpah sekaligus menenggelamkan ribuan hektar sawah dan kawasan pertanian. Paras air di tasik hidrokuasa Selanung di daerah Muang Pin dan Muang Nong juga berada pada paras bahaya. Menurut Pusat Meteorologi Laos, hujan lebat diramal berterusan 1 atau 2 hari lagi di kebanyakan kawasan. Belum bereda banjir susulan hujan lebat, wilayah itu pula akan berdepan kemusnahan akibat ribut tropika Saudel. Dan berikut rangkuman berita antarabangsa yang lain. Seorang wanita warga emas berjaya memanjat tangga curam Hari Harford di Nashik, India yang berketinggian 1,120 meter dengan hanya memakai sari dan tanpa menggunakan apa-apa alat bantuan. Rakaman video berdurasi hampir 2 minit dengan caption "Jika ada kemahuan, pasti ada jalannya" telah dimuat naik di Twitter dan sudah meraih lebih 20,000 tontonan. Ikan lumba-lumba seberat 550 paun ini berenang dan menerima arahan seakan-akan ikan lumba-lumba sebenar. Namun ia sebenarnya adalah robot ikan lumba-lumba atau hyper-realistic animatronic dolphin yang dilengkapi dengan kulit silikon grade perubatan dengan nilai mencecah 3 juta hingga 5 juta dolar. Manakala di Arab Saudi, selepas koma hampir 15 tahun, putera Al-Walid Khalid Al-Saud, 33 tahun, mula menggerakkan 2 jarinya. Ia dilaporkan berlaku selepas seorang individu meminta beliau menggerakkan jarinya ketika dia hanya terlantar di katil. Perkembangan itu sekaligus beri harapan baharu buat keluarganya yang telah lama menanti sejak putera yang digelar putera tidur itu terbabit dalam kemalangan di London pada 2005. Lebih RM130,000 berjaya dikutip menerusi sumbangan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi bagi membantu mangsa dan penduduk terjejas akibat letupan di Beirut. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahmad Marzuq Syahari berkata, sumbangan itu juga akan digunakan bagi membaik pulih masjid yang terjejas.
Sumbangan daripada kutipan daripada Jawi ini saya dipahamkan dicadangkan untuk pembinaan masjid yang juga terkesan dan terlibat dengan kemusnahan sewaktu letupan yang besar itu. Jadi sumbangan ini akan diuruskan oleh sekretariat untuk disampaikan terus kepada pihak yang berada di Lebanon. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan mock check sumbangan Aid for Lebanon masjid-masjid seluruh wilayah persekutuan kepada badan bukan kerajaan NGO Aid for Lebanon. Dan hari ini juga kita dapat sumbangan daripada Jawi melalui kutipan yang dibuat di masjid-masjid di bawah kelolaan Jawi, dan alhamdulillah sumbangan ini kita akan sampaikan terus kepada saudara kita di sana untuk ubat-ubatan, untuk bekalan makanan, dan hari ini juga mereka memerlukan persiapan untuk pakaian musim sejuk. Sebelum ini lebih RM600,000 berjaya dikumpulkan NGO tersebut bagi membantu mangsa letupan di Lubnan. Zakat Pulau Pinang ZPP Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang memperuntukkan lebih RM3 juta untuk memberi imbuhan tambahan kepada guru dan guru besar yang mengajar di kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa. Ia membabitkan nilai RM150 kepada guru dan RM200 kepada guru besar dari 288 buah sekolah Kafa di negeri itu. Ketua Pegawai Eksekutif ZPP Amran Hazali memaklumkan imbuhan itu juga sebagai tanda penghargaan kepada jasa dan sumbangan guru kafa mendidik murid-murid Islam di Pulau Pinang. Jumlah keseluruhan yang kita salurkan pada tahun ini adalah sebanyak 3.015 juta yang melibatkan allowance tambahan kepada allowance sedia ada yang dibayar supaya guru-guru kafa ni di Pulau Pinang lebih bersemangat untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak di negeri Pulau Pinang. Amran berkata demikian selepas menghadiri Majlis Haiti Guru Besar Kafa Negeri Pulau Pinang di Hotel Ixora Batuwet Pulau Pinang yang dirasmikan Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang merangkap Yang di-Pertua Main PP, Datuk Ahmad Zakiuddin Abdul Rahman. Tambah Amran, pihaknya menaruh harapan agar guru kafa turut menunaikan kewajipan berzakat melalui potongan gaji setiap bulan selain menjadi ejen menyemarakkan kempen membayar zakat dalam masyarakat. Baik, dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa tonton Globe Al-Hijrah versi Bahasa Arab bersama penyampai Hanan Muhammad Said jam 8.45 malam ini dengan isu dunia ummah. Terima kasih kerana menonton. Saya Nazira Syaringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.